Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang sentiasa menonton Sembang Viral di TV9. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit, penuh dengan information yang penting ialah memberikan tunjuk ajar kepada kita. Baiklah, bersama dengan saya Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Ustaz, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kenapa menung je tu Ustaz? Nak hujan? Panjang sangat ke saya punya mukadimah tu? Tak ada, nak hujan ni. Duk fikir nak hujan ni. Risau Ustaz. Apa pula balak nak sampai ni? Ini balak ke Ustaz? Banjir ni? Sebab tu ada orang buat usaha tolak bala. Ada orang usaha kalau rasa-rasa nak hujan, dia pergi tempat lain. Boleh ke? Tak, dia macam dulu-dulu Ustaz kan? Yang dulu ialah orang tolak bala. Ya. Orang boleh tolak hujan. Lepas tu orang boleh panggil hujan. Lepas tu kalau macam sakit-sakit ni kita guna khidmat dukun, khidmat bomo. Jadi saya pernah jumpa orang tak nak hujan. Dia tak nak hujan? Dia tak nak hujan sebab dia nak buat kenduri kahwin. Dia ambil buah kelapa, dia rendam dalam kolah mandi. Itu yang kenduri kahwin. Saya pergi satu tempat, dia kemah besar lah untuk ni VIP nak datang ni, buat tengah padang. Dia ambil bata merah tu, buatkan tungku, kemudian dia bakar. Ada air, ada periuk dia bakar, dia jampi. Tolak sana. Saya kata, buat apa bang? Tolak hujan. Buat apa? Tolak hujan kan bagus. Memang hujan bagus, tapi kita ada program. Habis tu, saya bukan tak nak hujan Ustaz. Saya nak alihkan hujan pergi tempat lain. Dia nak alihkan. Hebat gila. Sebenarnya, hujan itu rahmat. Tetapi bila ada benda-benda yang lain, misalnya dalam surah Az-Zukhruf, Allah Ta'ala kata, hujan itu diturunkan mengikut kadar yang memang dah terbaik dah. Ada pokok dia, ada hutan dia dan sebagainya. Pokok ini saja dia boleh menyerap berbelas ribu liter air. Bila pokok banyak, Allah turunkan hujan, pokok serap air, sungai mengalir dengan baik. Tetapi kalau ada benda-benda lain yang merubah struktur alam, ekosistem, pokok tak boleh menyerap, pokok dah habis, maka di mana air nak pergi? Maka air akan masuk rumah orang. Banjir lah. Banjir lah. Beza di antara petua dengan ritual yang macam bomo ni apa beza? Dia dalam bab tak nak hujan ni ataupun hujan lebat, ada hadis Nabi. Nabi pernah berdoa, ya Allah, biarlah hujan ini cuma mengelilingi kami, tidak menimpa ke atas kami. Mintalah hujan ni pergi ke gunung, pergi ke bukit ataupun ke lembah-lembah. Itu doa Nabi. Maka kita boleh cakap macam itu sebab Nabi pernah buat. Tapi yang ritual-ritual ini, dia lebih kepada petua, lebih kepada nak menunjukkan kepada orang lain, oh ni hebat. Kalau dia sekadar berdoa saja, orang tak apa nak ni. Tapi kalau letakkan segala macam-macam, nyanyi menari pula, orang tengok, wah. Tapi itu cara dia tu, mungkin cara dia turun-menurun, dia belajar dulu kan, cara macam tu. Ya. Jadi macam Datuk ni semua salah, Saya tak kata salah pun. Cara tu mestilah berbetulan pada syariat. Kalau cara dia, bahan-bahan dia tak betul pada syariat, takkan kita nak kata betul. Sekadar berdoa, silakan. Macam dia letakkan buah nyo dalam kolah mandi, takkan saya nak kata salah. Tetapi yang salahnya ialah beranggapan bahawa buah nyo, faham ke nyo? Buah kelapa ni mampu mengubah hujan. Yang tu yang salah. Tapi tu kan, kalau macam sekarang ni, orang dah tahu benda-benda tu macam ada kurafat, ada itu, tapi dia masih lagi buat benda tu. Macam-macam ada macam tindakan daripada Jabatan Agama mengatakan salah ni, salah tu. Tapi dia masih buat lagi. Yalah. Adakah dia nak buat konten tu? Sekarang ni zaman orang nak glamour kan. Kalau dia sesaja duduk menung baca doa, siapa nak ambil gambar dia? Betul juga. Orang kita ni dia suka gah. Sebab itu kalau kita tengok kepada orang yang mengamalkan amalan-amalan khurafat ni, pakaian tu saja dah menimbulkan gah. Kalau kita tengok dalam drama filem tu, dia mesti buat macam rainbow dekat dahi dia, pakai baju hitam, kuning sini pula, kuning ni semua. Ada akar kayu pula. Kemudian mata merah pula, berkeluk. Kasut color-color. Kasut color-color macam ni. Kan? Ada lilin, ada semua. Baru orang percaya. Belakang kuning pula. Jadi, dia tu, kostum tu penting. Cuma dia duduk menung seorang-seorang macam tu. Boleh percaya ni. Tapi kenapa masih ada orang percaya benda-benda yang macam ni tu? Sihir sampai kiamat. Khurafat akan berlaku sampai kiamat. Kalau benda tu berhenti setakat tu, macam mana dalam Quran sebut bahawa adanya sihir? Adanya khurafat. Dalam Quran sebut tentang sihir. Adanya kepercayaan khurafat yang Nabi sebut. Kalau benda tu pupus, mana sihir sekarang Dia tak ada dalam Quran ada sihir. Maknanya Quran tu tipulah orang ingat macam tu. Mana ada, dia tak ada level ni. Macam Firaun. Mayat Firaun sampai sekarang tak reput. Apa ubat dia? Apa orang dulu-dulu pakai? Jawapannya ialah Allah tak reputkan dia. Sebab Allah sebut dalam Quran,
Pergilah melihat. Fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Pergilah kamu tengok Firaun, akibat orang yang buat rosak atas muka bumi. Sebab tu dia ada, sebab tu kita boleh pergi ke Mesir tengok mumia dia. Mumia ke mami? Mamia. Mamia. Mumia pun boleh juga. Bukan Mama Mia. Mama Mia lain. Bukan, okey. Mama Mia tu lain tu. Jadi sebab tu mayat dia tak reput. Orang duk kaji lah, rempah lah, asid lah, apalah. Tak payah kaji. Allah kata memang aku kekalkan untuk pengajaran pada engkau. Tapi Tok, sekarang ni Tok, benda-benda yang macam kurafat ni Tok kan, macam kurafat ni, tapi banyak orang percaya dan orang-orang yang level education yang tinggi-tinggi pun percaya Tok. Saya dah pergi hospital, saya dah masuk MRI, saya dah buat CT scan, tapi sakit juga. Apa sakit saya tak tahu. Saya terpaksa jumpa Datuk Rosyam. Tiba-tiba Datuk Rosyam boleh bagi tahu, sakit awak scan. Nanti sekejap tu saya scan dulu. Nama? Kazim. Nama mak. Nazira. Kazim Nazira. Ada benda ikut ni. Siapa yang buat? Orang dekat. Itu yang orang nak tahu sangat. Orang dekat. Siapa dia? Dia mula mencari. Dah dituduh sini tuduh. Jadi jawapannya ada di situ. Kalau dia tengok MRI, makcik sihat. Tak kena dia marah doktor tu. Sihat apa, sakit je ni. Doktor apa tak tahu. Doktor membenung di situ. Ada juga yang penyakit disebabkan sihir ada. Habis kena ubat dengan orang yang pandai lah. Al-Quran tengah ubat. Syifa'un wa rahmatun. Ubat dan penawar. Serupalah tadi hadis dan Al-Quran. Kalau kita rasa hujan terlalu kuat, hujan terlalu banyak, ada hadis Nabi cerita minta hujan tadi berhenti, minta hujan tadi pergi ke tempat lain. Ada. Habis itu kena tak pakai yang Nabi punya. Kenapa kita nak buat ritual yang pelik-pelik? Orang-orang yang high education ni kan, high level ni, dia percaya kepada benda-benda yang macam ni. Adakah mereka ni diasak oleh jin ataupun syaitan untuk mempercayai? Satu, hawa nafsu, sebab dendam. Aku geram dekat dia, tak boleh cara kasar, aku boleh cara halus. Dendam, nafsu. Tak dapat projek kan, nak bunuh kan, aku kena tangkap. Sini ya. Dua manusia. Manusia yang menghasut. Kasih hancurlah senyapnya. Ada ke orang boleh buat? Apa pula, upah sikit jalan. Orang yang menghasut. Yang ketiga, syaitan yang menghasut pada dia. Yang keempat, dunia. Dia nak kepada dunia, dia nak dan dia buat benda itu. Walaupun khurafat, dia pakai ayat pelemah, dia pakai ayat pengasih, doa pengasih, dia pakai susuk dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dunia. Kalau aku tak dapat macam ni, nanti aku tua, isteri aku, suami aku cari orang lain. Balik pada Islam. Memanglah dia Islam tu. Tidak ada cara lain lagi untuk balik pada agama. Engkau nak menongkat arus sampai bila nongkat dunia, engkau akan jadi tua. Sebab saya pernah jumpa orang yang di muka dia ada 19 susuk. Dia pakai untuk mengelakkan suami dia kahwin lain. Sekarang bila dah tua, dia datang, ustaz, tolonglah buang. Nak buang macam mana susuk ni? Dan doktor yang buat scan kepala dia, X-ray, jumpa jauh. Doktor tu dari Pakistan ke Bangla, saya lupa. Dia bertugas di sini. Dia pun heran, ini apa benda? Tempat kita tak ada orang, tak ada benda ni. Dan saya pun tengok dia punya salinan X-ray dia itu, memang 19 jarum dalam muka dia. Jadi sampai bila yang kita rasa kita boleh hidup dalam dunia? Kita nak jadi muda sentiasa, akhirnya jadi sakit. Jadi saya kata kat dia, Kak, apa pantang susuk? Pantang susuk ialah pisang. Pantang susuk ialah lalu bawah penyidai. Pantang orang susuk ialah ziarah orang mati. Pantang susuk ialah dengar wazan. Kalau gitu akak buat benda-benda itu, insya-Allah susuk akan keluar sendiri. Alhamdulillah. Jadi dia percaya bahawa susuk itu akan mengekalkan muda dia. Ketakkah itu khurafat? Dalam kehidupan kita ini, apa yang harus kita pegang ialah Al-Quran dan juga hadis. Jadi, jangan kita percaya kepada benda-benda yang kurafat, yang boleh memesongkan akidah kita. Jangan kita kongsi. Kalau kita tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Bara setiap malam. Tak puas hati, kita PM tepi. Bye. Cantik.